Demi memartabatkan sistem keselamatan digital negara, saya bangkit untuk memperjuangkan nasib anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sarah Syazana binti Ali, nombor matrik 155305 dari Pusat Pengajian Perubatan USM KLE India akan membentangkan tajuk jenayah cyber pada hari ini. Sebelum saya pergi lebih jauh lagi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memberikan definisi tajuk saya. Menurut Anita Abdul Rahim dan Nazura Abdul Manap, jenayah cyber merupakan bentuk pelakuan jenayah yang menggunakan sebarang jenis peranti elektronik melalui sambungan perkhidmatan internet yang membolehkan sesebuah pelakuan jenayah secara individu atau berkumpulan. Hadirin sekalian, beralih kepada subtopik seterusnya iaitu jenis-jenis jenayah cyber. Antara jenis jenayah cyber termasuklah penipuan, pengitipan cyber iaitu tindakan atau amalan untuk memperoleh rahsia dan maklumat tanpa kebenaran serta pengetahuan daripada pemegang maklumat itu sendiri untuk kepentingan peribadi, ekonomi maupun politik. Seterusnya, skim cepat kaya iaitu satu pelan yang lazimnya menawarkan kadar pulangan yang tinggi dan tidak realistik bagi jumlah pelaburan yang kecil dan pada masa yang sama menjanjikan pelaburan tersebut adalah mudah dan bebas daripada sebarang risiko. Contohnya, Pakman Telur dan Swiss Cash. Antara contoh jenayah cyber yang lain ialah judi cyber, pornografi iaitu kegiatan lucah atas talian, kecurian maklumat dan data-data penting, penyebaran virus dan penggodam. Hadirin, mungkin persoalan ini seringkali bermain di minda kita. Mengapakah jenayah cyber ini berlaku? Apakah punca-puncanya? Maka, punca yang pertama ialah penjenayah sukar untuk dikenal pasti. Satu masalah utama untuk membezakan ancaman cyber dengan ancaman fizikal adalah susah untuk menentukan siapa yang menyerang, sistem kita, bagaimana, mengapa dan dari mana. Selain itu, penjenayah cyber biasanya adalah daripada golongan berpengetahuan ataupun profesional. Berkemungkinan kawan kita mahupun pelajar, profesor atau sesiapa sahaja. Mereka akan melakukan jenayah cyber terhadap institusi pesaing atau mereka diupah oleh pihak tertentu dan biasanya mereka susah untuk ditangkap. Selain itu, sikap manusia yang negatif iaitu sekadar suka-suka juga antara salah satu punca jenayah cyber tersebut tersebar kerana jenayah cyber sering dilakukan oleh manusia yang mempunyai perlakuan yang negatif. Mereka menyerang sistem hanya sekadar suka-suka, main-main atau ingin mencuba ilmu baharu yang mereka pelajari. Kebanyakan daripada mereka ini merupakan golongan remaja atau tergolong dalam golongan umur 20-an. Golongan remaja ini mempunyai sikap yang sukar diramal sebenarnya. Mereka belum cukup matang untuk berfikir tentang akibat jenayah yang mereka lakukan. Tambahan pula, sifat ketamakan manusia juga merupakan punca jenayah cyber tersebut. Hal ini kerana terdapat sebahagian daripada kita yang terpengaruh dengan keinginan untuk menjadi kaya dalam masa yang singkat menggunakan kaedah alternatif. Sesetengah manusia hanya mementingkan hasilnya dan mereka tidak cakna akan cara mereka mendapat hasil tersebut. Oleh itu, mereka sanggup melakukan jenayah cyber semata-mata untuk mendapat hasil dengan cepat kerana jenayah cyber tidak perlu melibatkan tenaga fizikal seperti jenayah-jenayah lain. Contohnya, merompak. Bagi mengukuhkan lagi tajuk saya pada hari ini, iaitu jenayah cyber kini berada pada tahap yang membimbangkan, saya akan mengemukakan beberapa statistik. Menurut Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, beliau berkata, beliau merupakan Ketua Perangkawan Pesuruhjaya Banci Malaysia. Beliau mengatakan, penemuan statistik jenayah cyber menunjukkan bilangan kes aduan yang diterima oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) pada 2020 meningkat sebanyak 9%
kepada 20,805 aduan. Antara aduan yang diterima termasuklah elemen lucah, maklumat palsu, jelik, sumbang dan mengancam. Lagi, 511 kes jenayah penipuan dalam talian dilaporkan di Ibu Pejabat Daerah Sentul tahun lepas, membabitkan 251 kes e-dagang, 203 kes penipuan telekomunikasi iaitu talian dan khidmat pesanan ringkas, skam 419 iaitu penipuan cinta sebanyak 36 kes dan penipuan e-kewangan sebanyak 21 kes. Justeru, hadirin yang dihormati, kita tidak boleh duduk berdiam diri sahaja membiarkan kegiatan jenayah cyber ini terus berlaku. Jangan sampaikan nanti nasi sudah menjadi bubur dan tiba suatu ketika salah seorang daripada saudara kita menjadi mangsa jenayah cyber. Baru kita hendak menyesal dan bertindak. Jadi, antara saranan yang dapat diikuti bagi membanteras jenayah cyber termasuklah yang pertama, gunakan kata laluan. Penggunaan kata laluan adalah sangat penting bagi melindungi data pribadi anda ketika melayari laman web yang tertentu. Anda digalakkan untuk menggunakan kata laluan kukuh yang mengandungi huruf, nombor dan simbol agar memastikan maklumat sulit atau pribadi terpelihara daripada capaian pengguna yang tidak sah. Selain itu, anda juga digalakkan untuk menukar kata laluan secara berkala iaitu sekurang-kurangnya 6 bulan sekali dan elakkan penggunaan kata laluan yang sama. Yang kedua, kemaskini perisian keselamatan. Perisian keselamatan adalah satu program yang dirancang untuk melindungi maklumat dalam sistem komputer, rangkaian atau sebarang peranti mudah alih. Ia mengawal akses pihak ketiga, memberikan perlindungan data, melindungi sistem dari virus atau gangguan jaringan internet serta mempertahankan risiko keselamatan sistem lain. Oleh itu, lindungi perisian komputer anda atau telefon pintar anda dengan mengemaskini perisian keselamatan seperti antivirus atau anti-spyware yang terkini. Elakkan daripada menggunakan perisian keselamatan yang telah tamat tempoh kerana hal ini langsung tidak dapat melindungi data pribadi anda. Yang ketiga, fikir sebelum klik. Pengguna internet tanpa sempadan kini semakin hari semakin berleluasa hingga memudahkan perkongsian maklumat dilakukan pada bila-bila masa. Jari jemari ini lebih cepat bertindak dengan klik sesuatu rangkaian dengan mudah tanpa melihat konteks yang sepenuhnya. Bagi mengelakkan diri daripada melakukan perkongsian yang menyinggung perasaan atau memberi kesan negatif kepada orang lain, pastikan jangan sesekali klik pada pautan yang berunsur negatif. Segera padamkan email, pautan atau lampiran yang mencurigakan termasuklah daripada orang yang tidak dikenali agar dapat melindungi data anda daripada dicuri atau digodam oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang kelima, elakkan daripada terpedaya. Ramai kini mudah terpedaya dengan kandungan laman web, blog atau email yang bersifat mempengaruhi individu untuk menyertai peraduan atau skim-skim yang memberikan langkah pintas untuk membuat keuntungan. Oleh itu, elakkan daripada mempercayai kandungan sebegitu yang disebarkan oleh orang yang tidak dikenali melalui email, panggilan, blog atau mana-mana rangkaian lain. Dan yang keenam, laporkan kepada pihak berkuasa. Pengguna internet yang menjadi mangsa jenayah cyber pada hari ini seringkali tidak melaporkan kepada pihak berkuasa kerana perasaan takut atau malu. Seandainya anda telah ditipu atau di-scam oleh sesiapa, pastikan segera laporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa kerana mereka dapat membantu anda. Akhir kata, saya sedar hari ini kita tidak lagi hidup pada zaman batu dan saya tidak menafikan bahawa masyarakat mendapat banyak faedah daripada penggunaan teknologi. Namun, impak negatifnya tetap ada. Risiko jenayah cyber seperti kes scam, pencerobohan data pribadi serta penipuan dalam talian semakin hangat diperkatakan. Persoalannya, adakah pengguna sedar akan risiko dan ancaman jenayah cyber sedia ada?
kerana antara kesan negatif jenayah cyber ini menyebabkan mangsa terkesan dari segi fizikal dan mental. Selain itu, pengguna juga akan memiliki kurang kepercayaan serta keyakinan terhadap kemudahan pendigitalan, dan hal ini membantutkan misi negara untuk menjadi hub pendigitalan negara serantau 2030. Oleh itu hadirin, pengguna perlu sedar dan berhati-hati menggunakan platform digital. Kita perlu berfikiran lebih matang dan meneliti sesuatu isu itu dengan mata helang menurut pelbagai genap sudut dan ruang. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.